Hai, Assalamualaikum. Saya Alimata Saadia binti Baharin. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang lain, iaitu yang pertama adalah Armilawati binti Abdullah, yang kedua Sarbini bin Abdullah, yang ketiga Badrul Amirul Amin bin Buhari, dan yang terakhir sekali adalah Siti Nurfarisah Husna binti Ahmad. Baiklah, kumpulan kami akan membentangkan berkenaan fungsi komunikasi kepengurusan dalam menangani isu kehadiran lewat petugas kaunter, iaitu kajian di Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor. Untuk pengenalannya adalah komunikasi merupakan alat pengurusan yang sangat penting dalam sesebuah organisasi. Komunikasi berfungsi untuk menyelaraskan aktiviti dengan efektif, proses perancangan dan membuat keputusan, tindakan mengarah dan mengawal. Komunikasi pengurusan juga sebagai satu proses interaksi bersama berdasarkan maklum balas di mana pengurus menyampaikan idea, perasaan dan keputusan kepada orang bawahan yang mengubah dan mempengaruhi sikap, persepsi, pendapat dan tingkah laku mereka, seterusnya membentuk usaha secara sinergi mencapai impak yang lebih besar ke arah pencapaian matlamat organisasi. Tugasan ini akan membincangkan isu kehadiran lewat segelintir petugas kaunter di Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor dan bagaimana ketua bahagian menggunakan komunikasi kepengurusan untuk menangani isu berkenaan. Cabarannya adalah organisasi menghadapi cabaran yang pelbagai untuk meningkatkan produktiviti serta mempunyai kesan ekonomi dan psikologi pada tahap output. Antara cabaran tersebut adalah kelewatan hari bekerja dalam kalangan kaki tangan. Ini dilihat sebagai penunjuk produktiviti individu yang lemah. Antara isu di kaunter JPJ Selangor adalah JPJ berfungsi memberikan perkhidmatan kepada orang awam. Bagi perkhidmatan kaunter, urusan permohonan atau pembaharuan lesen memandu dan lesen kenderaan motor, cukai jalan atau protek merupakan dua perkara yang paling tinggi bilangannya setiap hari. Perkhidmatan awam telah memperkenalkan waktu bekerja fleksi, iaitu waktu bekerja anjal dengan syarat memenuhi tempoh waktu bekerja sehari. Assalamualaikum, saya Sarbini Abdullah 274601 akan membentangkan mengenai aplikasi modul komunikasi pengurusan. Yang dipilih adalah modul gaya komunikasi Tannenbaum dan Schmidt, iaitu TEL dan SEL. TEL ditakrifkan dengan pemimpin mengeluarkan keputusan, namun mengharapkan adanya sedikit penglibatan pekerja dalam pembuatan keputusan tersebut. Gaya ini adalah bersifat langsung. Gaya SEL pula, pemimpin akan buat keputusan dan hadir dengan fakta yang logik. Pemimpin dilihat memberi kepercayaan kepada pekerja dengan sebab-sebab yang boleh diterima. Selain itu, model yang digunakan adalah model proses pengurusan Albert 1974. Pengurus adalah sebagai ejen penterjemah visi dan misi strategi organisasi kepada kaki tangan agar dapat difahami dan dilaksanakan dengan efektif. Pengurus melihat apabila pekerja memahami objektif organisasi, mereka sekaligus akan meningkatkan mutu kerja. Aspek komunikasi kepengurusan dapat menangani isu kehadiran lewat dalam kalangan petugas kaunter. Pengurus memerlukan kemahiran komunikasi yang berkesan untuk meningkatkan produktiviti, memastikan aliran kerja yang lancar dan mencipta pengaruh yang positif. Yang pertama, kemahiran berunding, mendapatkan maklumat dan meningkatkan produktiviti petugas kaunter yang hadir lewat. Matlamatnya untuk memperbaiki kehadiran petugas. Sekiranya perundingan tidak berjaya, alternatif terakhir adalah dengan menukar kaki tangan ke unit lain tanpa melibatkan perkhidmatan kaunter. Yang kedua, kemahiran mendengar. Meningkatkan hubungan interpersonal dalam organisasi dan menyokong komitmen orang bawahan. Pengurus dapat mencapai objektif organisasi dengan mendengar secara aktif kepada keperluan, masalah dan cadangan orang bawahan. Saya sambung dalam subjek SCCG 3143 bagi pandangan. Aspek komunikasi kepengurusan dapat menangani isu kehadiran lewat dalam kalangan petugas kaunter. Pengurusan memerlukan kemahiran komunikasi yang berkesan untuk meningkatkan produktiviti, memastikan aliran kerja yang lancar, mencipta pengaruh positif terhadap organisasi dan operasi organisasi. Kemahiran berunding, kemahiran mendengar dan aspek etika profesional penting dalam menangani isu kehadiran lewat dalam kalangan petugas kaunter. Ketiga, etika profesional.
Etika profesional melibatkan pematuhan terhadap nilai dan norma dalam suatu profession serta menendahkan, mengekalkan dan meningkatkan nilai-nilai asas manusia seperti kebajikan, kepedulian, belas kasihan, kepercayaan, kejujuran, keadilan, kesaksamaan, pelaksanaan tugas untuk faedah orang lain, accountability dan tanggungjawab sosial. Dalam tugas kaunter, etika profesional melibatkan memberikan perkhidmatan yang mesra, pantas, berkualiti kepada pelanggan sebagai hak mereka serta pematuhan terhadap etika perkhidmatan awam oleh penjawat awam. Proses dan strategi komunikasi kepengurusan bagi mengatasi isu kehadiran lewat. Proses komunikasi kepengurusan melibatkan komunikasi dari atas ke bawah, iaitu arahan dan rancangan dasar. Dan dari bawah ke atas, iaitu maklum balas pencapaian. Terdapat 3 strategi komunikasi kepengurusan, iaitu strategi communicator, strategi audiens dan strategi pemilihan saluran media yang melibatkan rancangan komunikasi dengan khalayak bersasar termasuk siapa, mengapa, bagaimana, bila, bentuk komunikasi dan saluran yang digunakan. Strategi communicator ini melibatkan penilaian diri sebagai pengurus komunikator dan merangkumi objektif komunikasi yang terdiri daripada objektif umum, objektif tindakan dan objektif komunikasi untuk mencapai matlamat. Memperbaiki kehadiran kaki tangan melalui sistem pengurusan waktu kehadiran TMS. Dalam gaya komunikasi, seorang pengurus perlu memilih gaya yang sesuai untuk mencapai objektif tindakan. Dalam mengatasi isu kehadiran lewat, bagi petugas kaunter, ketua unit menggunakan gaya tells dan sell dengan memberikan arahan dan menggunakan teknik pembujukan seperti ganjaran atau hukuman. Selain itu, kredibiliti pengurus semasa berkomunikasi dengan kaki tangan dipengaruhi oleh faktor pangkat dan kepakaran. Seterusnya, strategi audiens. Pertamanya, ini melibatkan pengenalan latar belakang sosial, emosi, minat dan pengetahuan audiens agar pengurus dapat berkomunikasi tanpa konflik. Keduanya, pengurus perlu memberikan fleksibiliti atau cadangan menukar kaki tangan yang menghadapi tanggungjawab keluarga sepenuhnya ke bahagian tanpa perkhidmatan kaunter. Sementara untuk kaki tangan sensitif, pendekatan membujuk diperlukan untuk memotivasikannya hadir lebih awal. Strategi pemilihan saluran media. Pertama, saluran komunikasi adalah alat penghantar mesej dan pemilihan saluran yang sesuai bergantung pada audiens, mesej dan tujuan komunikasi. Kedua, pengurus memiliki pilihan saluran tradisional seperti memo, surat, mesyuarat bersemuka dan panggilan telefon serta saluran digital seperti email atau mesej teks. Secara kesimpulannya, komunikasi merupakan alat penting dalam pengurusan organisasi, membantu dalam pentadbiran yang efektif, pengurusan perubahan dan peningkatan prestasi. Isu kehadiran lewat petugas kaunter di JPJ Selangor memerlukan perhatian dan kepala unit perlu menggunakan kemahiran komunikasi kepengurusan seperti model gaya komunikasi TEL dan SEL serta model proses komunikasi ALBERS.